Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Dan hari ini Abang nak sampaikan dua lagi cerita pengalaman daripada orang ramai hantar ke Abang, minta Abang ceritakan pengalaman-pengalaman diorang. Tapi kali ini salah satu daripada ceritanya adalah tentang kelebihan. Abang dah ceritakan banyak kelebihan-kelebihan yang orang ada. Yang paling abang ingat adalah kelebihan seorang budak perempuan yang namanya Mimi, yang mana dia boleh tengok benda yang dia tak nampak dekat depan mata. Abang pernah uji dengan dia apakah selimut yang abang pakai dia boleh teka tepat-tepat selimut warna kuning. Abang pun tak tahu macam mana dia boleh tengok. Jadi itu adalah salah satu kelebihan. Tapi cerita kali ni lebih seram dia punya kelebihan. Abang yang baca email tu pun abang rasa macam kecut perut dia punya kelebihan ni. Tolong Kak Jenny. Nama dia Jenny. Tolong Kak Jenny jangan nampakkan kelebihan pada saya yang bukan takut pula rasanya. Nanti abang ceritakan. Okay. Itu cerita yang pertama. Cerita yang keduanya adalah tentang seekor satu hantu lah. Ada satu belaan. Tapi belaan tu selalunya abang pernah dengar berlaku dekat negara Indonesia. Tapi tak sangka berlaku dekat Malaysia, kat Perak pula tu. Jadi tanpa membuang masa, sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik kepada kita semua dan dipermudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan rezeki buat mak ayah kita. Salah. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita di atas jasa-jasa mereka berdua mendidik dan membesarkan kita. Rezeki pun sama jugalah untuk mak ayah kita juga kan. Bukan untuk orang lain. Jadi tanpa membuang masa, abang mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh seorang pangkat makcik lah, sebab umur dia lebih kurang 57 tahun sekarang, lebih-lebih kurang mak abang kurang-kurang sikit je lah macam tu. Namanya adalah Jenny, dan abang kalau patutnya panggil dia Aunty Jenny atau Makcik Jenny, tapi disebabkan nak memudahkan cara abang cerita, abang letak nama dia Jenny sahaja. Minta maaf ya Aunty, saya guna nama Aunty sebagai Jenny sahaja. Kisah ni berlaku pada tahun 1970-an, sewaktu mereka semua duduk dekat satu daerah di negeri Perak. Jenny daripada kecil, dia dengan keluarga dia memang suka tengok wayang. Walaupun pada waktu tu Jenny cakap keadaan wayang tak macam wayang sekarang. Penuh dengan bau hancing, ada kutu kayu, ada suasana dia punya bau-bau hapuk habak, ada semua ada. Abang pun tak lahir lagi waktu tu. Jadi dia kata walaupun macam tu punya keadaan, tetap juga waktu hujung minggu diorang sekeluarga pergi tengok wayang ramai-ramai. Nak pula pada tahun tu, tahun 1970-an, memang diorang kebanyakan cerita adalah cerita tentang kungfu. Abang cakap kat Perak bukan kat Johor, kat Larkin Johor. Lebih kurang abang takut tersilap. Nanti kalau Aunty Jenny saya minta maaf kata tersilap, kat Johor. Jadi dia kata memang menjadi kebiasaan hujung minggu tengok wayang. Okey, tak jadi masalah lah hujung minggu tengok wayang. Tapi pada waktu tu Jenny masih lagi berumur kecil lagi lah. Lebih kurang sekolah-sekolah rendah. Balik daripada tengok wayang, dia mesti mimpi. Pelik-pelik mimpi dia. Tapi satu hari, dia mimpi benda yang sama berulang-ulang. Iaitu dia mimpi keranda. Tapi setiap kali dia mimpi keranda, dia tak nak tengok apa yang ada kat dalam keranda tu. Sebab dia rasa takut. Sebagai seorang yang berbangsa Cina, mimpi keranda adalah mimpi yang berkaitan dengan kematian. Abang punya kowe dah warna merah. Jadi mimpi keranda adalah bermimpi kematian. Pelik dia kata. Jadi disebabkan setiap kali dia mimpi keranda, dia tak nak tengok apa yang ada dalam keranda. Dia duduk tercegat depan keranda tu sampailah dia terbangun daripada tidur. Mimpi tu datang berulang-ulang kali. Dan akhirnya, disebabkan dia rasa macam tak puas hati kenapa mimpi keranda tu banyak kali, dia pun pada satu malam, dia mimpi keranda tu sekali lagi dan dia cuba mendekati keranda tu. Semakin dia dekat dengan keranda tu, hati dia jadi berdebar-debar. Sebab dia tahu benda yang ada dekat dalam keranda tu adalah mesti mayat. Dan mayat tu adalah mayat salah seorang daripada orang yang dia sayang.
Dan bila dia naik atas kerusi, dia jengah dalam keranda, rupanya yang ada dalam keranda tu adalah ayah dia. Dan waktu tu dia rasa berdebar-debar, rasa takut. Kenapa pula ayah dia ada dalam keranda? Ayah dia nak mati ke? Dia menjauhi keranda tu. Dalam mimpi ni, dia jauh daripada keranda. Tiba-tiba dia dengar ada satu suara bisik dekat dia. Ayahmu akan mati sebelum umurnya 55 tahun. Dia tersedar terus daripada mimpi. Apa hal pula mimpi keranda? Dalam keranda tu ada ayah. Sejak daripada tu, waktu tu di sekolah rendah, sejak daripada tu, setiap kali ayah dia balik kerja, dia akan rasa berdebar-debar. Walaupun pada waktu tu ayah dia masih lagi berumur awal 30-an, tapi dia rasa tak sedap hati. Balik sekolah, dia akan jumpa ayah dia. Nak tidur, dia akan peluk ayah dia. Lepas makan, dia akan berborak dengan ayah dia. Sampaikan kadang-kadang ayah dia rasa pelik. Kenapalah Jenny, awak ni kenapa risau tengok ayah? Kadang-kadang dia kata, lepas-lepas buat kerja sekolah, dia termenung tengok ayah dia. Dia takut ayah dia meninggal. Siapa tak takut kan? Orang yang kita sayang. Dia takut sangat. Cumanya dalam bayangan dia tu, dalam mimpi dia, ayah dia akan meninggal sebelum umur 55. Tapi tak pula dia beritahu pada umur berapa. Mungkin umur 40-an, mungkin umur 30-an. Itu yang menyebabkan Jenny jadi takut. Jadi lepas dia lanjutkan pelajaran dekat Kuala Lumpur, pada waktu tu ayah dia bertugas sebagai pengurus ladang dekat Port Dickson. Sejak daripada kecil, walaupun dah belajar jauh dekat Kuala Lumpur, setiap minggu dia wajib balik Port Dickson. Tak ada duit ke ada duit, dia kumpul, buat kerja part time, tetap dia balik. Dia tak nak setiap detik dia akan rasa menyesal. Dia tak tahu kenapa itulah kali pertama dan kali terakhir dia dapat nampak bayangan yang mengatakan ayah dia meninggal sebelum umur 55. Dia pendam perasaan tu. Dia tak cerita kat siapa-siapa, dengan mak dia pun tak cerita. Dia tak dapat apa-apa bayangan lagi selepas tu. Tapi dia seolah-olah macam yakin apa yang dia dapat tu betul-betul terjadi. Selepas dia habis belajar, dia pun dapat kerja, dan lepas dapat kerja, dia kahwin lepas tu. Kalau tak silap abang, pada tahun 1991, pada waktu tu Jenny dah pun kahwin, dah mempunyai seorang anak. Pada malam tu, dia bermimpi sekali lagi dia menghadap keranda yang dalam tu ada ayah dia. Pada waktu tu dia rasa berdebar. Betul ke? Adakah tarikhnya atau masanya untuk ayah dia pergi daripada dunia ni betul-betul akan sampai? Bila dia terjaga daripada tidur, dia rasa macam dia punya jantung macam nak pecah. Dia telefon Port Dickson, rumah mak ayah dia. Mak dia angkat, ayah dia angkat. Esoknya lah ayah dia angkat. Tanya khabar. Ayah dia kata ayah dia sihat, tak ada masalah, okey je. Jadi dia pun rasa lega lah juga. Tak adalah dia rasa risau sangat. Mungkin itu bayangan yang sengaja nak buatkan dia rasa huru-hara. Rasa perasaan sebersalah. Tapi perasaan tu dia bawa daripada dia sekolah rendah sampai dia kahwin. Perasaan gundah gulana yang ayah dia akan meninggal. Tapi dia kata dia cuba tenangkan diri, sebab pada waktu tu dia pun dah masuk Islam. Dia dah masuk Islam, dia cuba tenangkan diri dengan banyakkan bacaan, mengaji, zikir-zikir, dia cuba tenangkan diri. Tapi betul-betul apa yang dia takuti terjadi pada tahun 1992. Pada waktu tu dia tengah bekerja. Tiba-tiba dia dapat panggilan telefon daripada Port Dickson yang mengatakan ayah dia kena heart attack. Dengan perasaan yang rasa macam nak pecah jantung dia, dia drive laju-laju balik ke Port Dickson. Bila sampai dekat Port Dickson, baru dia tahu ayah dia telah dipindahkan ke Hospital Seremban, masuk ICU. Dia bekerja ke ICU Seremban, sampailah dekat ICU. Dah dekat dengan ICU Seremban, dia rasa tiba-tiba rasa nafas dia macam terputus. Dia rasa, adakah ayah dia dah pergi? Dia teruskan drive sampai Hospital Seremban. Bila dia sampai dekat ward ICU, baru dia tahu ayah dia dah meninggal 20 minit sebelum tu. Dia rasa betul-betul sedih, dan pada waktu tu ayah dia meninggal pada umur 53 tahun.
betul-betul seperti yang dia mimpi pada waktu kecil, iaitu ayah dia akan meninggal pada umur sebelum 55. Dia rasa runsing, manalah dia dapat, kenapalah dia dapat vision macam tu, kenapalah dia dapat tanda-tanda macam tu. Dia tak boleh nak buat apa, dia tak boleh nak cerita kat orang, takut orang tak percaya, kata orang main-main pula kan. Tapi dia kata kenapa Allah bagi dia macam tu, tapi dia kata itu mungkin adalah takdir. Majlis pengkebumian ayah dia pun diselesaikan dengan baik, semuanya okeylah, tak ada masalah. Dia pun bersyukur sangat-sangat sebab walaupun dia tak dapat jumpa ayah dia pada saat-saat terakhir, tapi sepanjang hidup dia, dia telah menabur bakti. Dia nak pastikan ayah dia hidup dalam keadaan yang sangat baik, yang sangat bagus. Itu sebagai tanggungjawab seorang anak. Dia ingatkan, Jenny ingatkan, benda ni berhenti setakat itu aja. Tak. Pada satu malam, dia mimpi sekali lagi. Dia berdiri dalam satu kawasan yang gelap. Dia tak nampak apa-apa pun dekat depan dia. Cumanya, tiba-tiba dia dengar satu suara yang mengatakan ada satu nama. Contoh, nama tu adalah Robert. Dia cuma cakap Robert. Dia tak faham mula-mula kenapa disebut nama Robert. Dan dia tersedar daripada mimpi. Dia rasa berdebar pada waktu tu. Dia cuba ingatkan balik apakah kaitan nama Robert dengan keluarga dia. Bila dia ingat, akhirnya baru dia teringat salah seorang sepupunya, nama suami sepupu dia adalah Robert. Jangan-jangan Robert pun akan ditimpa kecelakaan, mati dalam usia muda. Jadi simpan perasaan tu, dia pendam perasaan tu. Lama-kelamaan benda tu hilang daripada perasaan takut dia. Walaupun dia yakin benda tu akan terjadi, tapi dia cuba buang jauh-jauh. Pada tahun 2012, suami kepada sepupu dia yang nama Robert meninggal pada umur 48 tahun. Belum mencapai umur 55. Ini adalah peristiwa kali kedua Jenny dapat vision ataupun dapat bayangan yang seseorang akan mati dalam keluarga dia. Tapi yang peliknya, dua-duanya adalah belum berumur 55 tahun. Ni adakah kebetulan? Kenapa Allah Ta'ala bagi dekat dia benda-benda macam ni? Dia pun tak dapat nak bagi jawapan. Pada tahun 2021 pula dia pergi berkunjung. Waktu tu dah habis-habis COVID kan. Pergilah dia berkunjung melawat rumah sepupu dia. Waktu ni dia tak dapat apa-apa vision, bayangan-bayangan mimpi-mimpi apa lagi selepas dua peristiwa sebelum ni. Dia buat rasa macam mungkin tak ada apa-apa lagi lah kot. Jadi dia pun dengan selepas habis-habis COVID, benda-benda ni semua dah berlaku, dia pun pergilah melawat rumah saudara mara dengan tujuannya adalah supaya kalau apa-apa berlaku, dia taklah terasa terkilan sangat. Dalam banyak-banyak rumah saudara, dia pergilah rumah satu cousin dia ni. Jadi dia beramah mesra lah sebab dah lama tak jumpa disebabkan COVID kan. Jadi sampai dekat rumah sepupu dia ni, rumah cousin dia ni, dia pergilah tengok gambar-gambar kahwin cousin dia. Tak tahulah kenapa bila dia tengok gambar-gambar kahwin cousin dia, tiba-tiba dia ternampak satu gambar kahwin. Sepupu lah, cousin tu sepupu kan. Gambar kahwin sepupu dia yang duduk berdua. Pada waktu tu, dia tenung gambar tu. Dia nampak seolah-olah dalam gambar tu, sepupu dia seperti mereput. Muka sepupu dia seperti terkopek-kopek dan luntur. Berderau dia tanda waktu tu. Masa tu umur sepupu dia dah menghampiri umur 55 tahun. Dia kata, ini vision bayangan ke? Sebab selama ni dalam dua peristiwa yang lepas dia dapat bayangan daripada mimpi. Tapi kali ni dia dapat bayangan selepas dia tengok gambar kahwin sepupu dia. Dia pun diam. Dia tak berani nak cakap dengan sepupu dia. Dia tak berani nak cakap dengan adik-beradik dia atau dengan siapa pun. Dia simpan perasaan tu. Tapi nak jadi cerita, dah takdir Allah Ta'ala, pada tahun yang sama sepupu dia meninggal dunia pada umur 54 tahun. Menghampiri umur 55 tahun. Dia rasa macam ini benda baru. Selama ni dia dapat bayangan melalui mimpi. Tapi kali ni dia dapat bayangan melalui gambar. Sejak daripada tu dia mula berhati-hati. Nampaknya Allah bagi dekat dia sesuatu ilmu baru, kelebihan yang dia boleh rasa
kematian tu akan menghampiri seseorang. Dia bukan orang alim, dia kata. Dia bukan orang yang banyak ibadah. Tapi tak tahu kenapa Allah Ta'ala bagi dekat dia kelebihan yang luar biasa macam ni. Peristiwa ni bersambung apabila dia bekerja dekat satu syarikat Jepun. Dekat syarikat Jepun tu memang dia sangat disenangi dengan ramai orang. Dekat syarikat Jepun tu kalau tak silap abang dekat Seremban gitulah. Dia kata dia disenangi dengan ramai orang. Ramailah kawan. Di antara kawan-kawan tu dia kata dia ada rapat dengan seorang kawan ni. Lelaki lah dia kata rapat. Sebab dia ni dianggap budak tu macam adik dia. Lebih kurang umur 36-38 lah macam tu. Satu hari budak lelaki tu beritahu dekat Jenny yang dia nak berhenti kerja. Budak lelaki tu pergi kerja, balik kerja naik motor. Dia kata dekat Jenny dia nak berhenti kerja. Dia kata dia dapat kerja lain. Jadi okeylah, Jenny kata tak ada masalah lah. Good luck lah dengan tempat kerja baru. Jadi dia kata setiap kali ada masa lapang, budak tu akan datang kilang jumpa Jenny. Sebab dia anggap Jenny tu sebagai kakak dia. Jadi dia banyak meluahkan, minta pandangan, minta nasihat. Jadi pada satu hari, waktu budak lelaki tu datang, tiba-tiba Jenny nampak macam bayangan hitam dekat belakang budak lelaki tu. Dia dah rasa tak sedap hati. Ini adalah salah satu bentuk petanda atau vision, orang putih kata kan. Satu bentuk petanda ke? Sebelum ni dapat tengok daripada gambar. Sebelum-sebelum ni mimpi. Tapi kali ni bayangan hitam. Adakah ini petanda juga? Jadi tanpa lengah-lengah Jenny tanya, engkau ni dek, kau balik pergi datang sini, kau balik daripada sini, kau naik apa? Atau budak tu cakap lah, akak ni macam tak biasa lah, saya memang naik motor, tak ada masalah pun dah selama-lama ni, saya motor je. Terus Jenny cakap, hati-hati dek, akak rasa macam tak sedap hati. Lebih baik engkau hati-hati, kau buat apa-apa, tengok nak naik melintas jalan ke, nak buat apa pun tengok kiri kanan. Hati-hati waktu perjalanan. Jadi tergelak-gelak budak tu. Budak tu cakap, jangan risaulah kau, okey je. Jadi besoknya Jenny tunggu. Budak tu ada datang ke tidak. Tiba-tiba esoknya budak tu datang lagi. Legalah. Tapi kali ni bayangan gelap dekat belakang budak lelaki tu memang betul-betul jelas. Dia tak adalah nampak macam bayangan tu. Dia macam kepulan asap. Dia pun tak tahu macam mana nak jelaskan, tapi nampak kepulan asap tu. Pada waktu tu Jenny cakap dengan budak tu, "Dek, engkau balik ni kau hati-hati dek. Naik motor ni istighfar banyak-banyak, zikir banyak-banyak." Dia kata, "Akak Jenny janganlah risau, saya ingat." Dia kata, "Jangan risau." Jadi lepas tu teruslah budak tu balik. Lepas dia berborak dengan Kak Jenny tu dekat kilang tu. Jadi dalam dah petang-petang tu, dah habis kerja, Kak Jenny pun baliklah daripada kilang dia, nak balik ke rumah. Dalam perjalanan tu, dia nampak ada kemalangan. Lepas tu kemalangan motor. Dia pun buat tak tahu je lah. Yalah, kemalangan motor lah kan. Dia kata, dekat situ kawasan tu adalah kawasan Bangi. Bukan Seremban, Bangi yang berlupa nak cakap. Dekat Bangi dia kata. Jadi dia kata tak ada masalah pun, memang banyak selalu kemalangan dekat situ terjadi. Bangi kan banyak kilang. Jadi dia kata dia pun baliklah rumah. Esoknya dia tunggu si budak lelaki dia datang. Budak ni tak datang. Hari kedua dia tunggu. Budak ni tak datang juga. Hari ketiga dia dapat berita budak ni dah meninggal pada umur 36 tahun. Jadi rupanya yang dia nampak kemalangan motosikal tu adalah budak tu. Budak tu dia rasa menyesal sangat-sangat kenapa dia tak berhenti. Dia tak bagi pertolongan. Tapi itulah yang dikatakan takdir Allah Ta'ala. Jadi ada ilmu baru dia dapat. Yang pertama, dia akan dapat vision ataupun bayang-bayangan melalui mimpi, tengok barang ataupun asap-asap gelap di belakang orang. Yang kedua adalah orang yang dia dapat vision, mestilah orang tu meninggal muda sebelum umur 55 tahun. Mana-mana yang meninggal sakit ataupun meninggal yang lebih daripada umur 55 tahun, selalunya dia tak nampak. Jadi benda tu dia dah jadikan macam ilmu untuk dia. Jadi peristiwa seterusnya adalah berlaku pada orang yang dia tak kenal. Waktu tu dia melintas depan seorang budak lelaki India berumur 24 tahun. Lebih kuranglah dia kata, dia pun tak dapat nak teka budak lelaki tu punya umur. Tak tahulah dia kenapa, dia nampak bayang-bayang hitam dekat belakang budak lelaki tu, yang bayang-bayang hitam tu betul-betul pekat. Maksudnya kepulan-kepulan asap hitam tu betul-betul pekat. Dia rasa jangan-jangan ajal budak ni dah sangat-sangat sampai. Jadi sebelum dia melintas tu, dia sebelum pergi jauh daripada budak lelaki tu, dia pesan budak lelaki tu, "Adik, kalau balik nanti naik motor, hati-hati. Tengok kiri kanan."
Budak tu tengok di atas bawah, oh okeylah kak, tapi kenapa akak cakap macam ni, kata. Tak ada, akak cuma nak pesan dekat engkau sebagai budak muda, kau ni hati-hati dalam perjalanan. Jadi budak lelaki tu okeylah, ngangguk-ngangguk. Tak sampai beberapa jam, minit pun tak sampai, budak tu naik motor, depan jalan tu aja, budak tu accident, meninggal. Pada waktu tu tergamam je ni. Akhirnya, ilmu baru yang dia dapat adalah dia bukan boleh mengesan, mendapat bayangan melalui orang-orang yang dia kenal, tapi juga orang yang dia tak kenal. Sejak daripada tu, ilmu tu dia simpan dalam hati dia. Cumanya dia kata, setiap kali dia dapat bayangan ataupun setiap kali dia dapat petanda-petanda, dia tak boleh nak cerita dekat orang. Tak tahulah, dia kata perasaan nak cerita tu ada, tapi dia tak nak buatkan orang tu rasa takut atau orang tu rasa tak selesa kan. Tiba-tiba kalau macam, bukan abang contoh orang lain cakap macam abang yang dapat bayangan, tiba abang jumpa budak tu, hey budak, kau dah kejap mati kejap lagi, tak ke huru-hara budak tu lepuk abang lepas tu. Jadi lebih baik dia kata, Jenny cakap dia tak nak cerita kat siapa-siapa supaya untuk mengelakkan daripada orang rasa gundah gulana. Benda tu terjadi sampai sekarang dan Jenny dah berumur 57 tahun dan dia dah menerima tu sebagai sebahagian daripada bayangan-bayangan dia, sebahagian daripada ilmu yang Allah Ta'ala bagi. Cumanya benda ni berlarutan kepada anak-anak dia pula. Anak-anak dia tak dapat bayangan, tapi anak-anak dia akan nampak makhluk alam sebelah. Bukan pada waktu malam, cuma pada waktu siang. Kebanyakan orang kata waktu siang adalah waktu malam alam sebelah. Waktu malam adalah waktu siang alam sebelah. Terbalik daripada alam kita. Jadi dia kata, anak-anak dia akan nampak makhluk-makhluk alam sebelah yang berlegar pada waktu siang. Tak banyak, tapi ada. Jadi dengan kata lain, dia kata mengikut apa yang anak dia punya ilmu, waktu siang pun ada makhluk alam sebelah, waktu malam pun ada makhluk alam sebelah yang berlegar. Cumanya seram. Apa yang ilmu yang Kak Jenny dialami, Aunty Jenny ni alami adalah ilmu yang Allah bagi, sesuatu yang luar biasa. Jadi, abang pesan kepada Aunty Jenny, simpanlah ilmu ni baik-baik, menafaatkan untuk sebaiknya dan jangan dedahkanlah pada orang yang bakal meninggal tu. Takut juga tiba-tiba abang ada orang cakap macam tu, kat huara abang cari Quran lepas tu. Time tu dah nak mengaji. Auzubillah minasyaitanir rajim. Auzubillah. Dia rasa macam risau pula. Okey, itu tamat cerita yang pertama. Pengalaman luar biasa. Cerita yang kedua ni berlaku katanya dekat salah satu daerah di negeri Perak pada tahun 2002. Kisah ni memang famous dekat kawasan tu. Orang kawasan tu, dia ada seorang lelaki, dia kata, memang kayanya tak boleh nak cakap. Dia punya kaya dia tu tak tahu sumber daripada mana. Sebab pakcik tu tak ada ladang, pakcik tu tak ada kilang. Nak kata pakcik tu founder pun tidak juga. Founder pelembut pipi ke apa, memang bukan juga. Tapi kaya pakcik tu tak tahu datang pada maya, kaya betul. Ramai orang minta pertolongan dengan dia, pinjam duit. Dia tahu memang dia murah hati. Dia murah hati, dia selalu bagi pinjam duit ke orang. Cumanya mula-mula orang berteka-teki juga mana dia dapat harta, mana dia dapat kekayaan macam tu. Tapi disebabkan dia ni banyak menolong orang, jadi perasaan orang tu berteka-teki mana dia dapat harta tu terpendam macam tu ajalah. Tak kisahlah dia dapat harta daripada mana pun, asalkan kalau dia nak bantu orang, kira okey lah kan. Kok dia dapat harta daripada Nyi Blorong ke apa benda kan. Ada kan hantu ular dekat Indonesia tu kan, yang puja-puja hantu ular tu, dah dapat jadi apa tu, kaya raya. Mungkin daripada situ. Tapi dia kata, nak kata pakcik tu ada aset-aset perniagaan, memang tak ada. Nak jadi cerita, pada satu hari pakcik ni pun jatuh sakit. Bila jatuh sakit, ramai orang datang melawat. Tapi sejak pakcik ni jatuh sakit, dia punya kekayaan semakin hari semakin surut. Mungkin sebab dia tak dapat nak melakukan, nak memperdagang keperniagaan dia tu yang menyebabkan dia perniagaan dia susut. Tapi orang kampung mula syak yang bukan-bukan. Sebab pakcik ni sakitnya pelik-pelik. Pelik-pelik sebab sejak pakcik ni sakit, orang selalu nampak babi melintas dekat ke mana-mana. Walaupun kawasan tu memang kawasan yang bebas babi, tak ada babi sangat, memang tak ada pernah babi melintas. Tapi sejak pakcik tu sakit, banyak kali orang nampak babi melintas ke mana-mana.
Jadi orang mulai pelik. Jangan-jangan pakcik ni adalah pemuja hantu babi. Sebab dulu-dulu dekat kampung tu memang orang pernah dengar siapa yang nak jadi kaya, jual dia punya semangat pada hantu babi. Sebab hantu babi tu akan berdamping dengan orang tu dan memberi kekayaan secara segera pada orang tu. Jadi bila dah nampak pakcik tu sakit, tiba-tiba babi melintas-lintas. Jadi orang dah mula syak wasangka. Pelik-pelik juga dia kata. Pada satu hari, nak jadi cerita lah, pada satu hari pakcik tu pun meninggal. Bila pakcik tu pun meninggal, hebohlah semua orang kampung. Sejak daripada pakcik tu meninggal, macam-macam peristiwa pelik, terutama kemunculan babi-babi yang lain macam peliknya, dia kata. Jadi dia kata pakcik tu meninggal, dikebumikan dengan elok-elok, semua tak ada masalah. Satu hari, ada sepasang suami isteri duduk dekat rumah. Waktu tu petang, dia tengah buat masak-masak minum petang. Ini adalah diceritakan sendiri dengan orang-orang yang nampak. Jadi dia kata bini dia tengah masak-masak kat dapur buat minum petang. Jadi tiba-tiba waktu tu petang, dengar macam ada orang semput dekat belakang rumah. Rumah kampung, dengar rumah kampung ada semak-semak sikit kan. Bukanlah semak, selalunya pokok-pokok buah-buahan lah. Dengar macam orang semput. Jadi si isteri ni pun panggil lah suami dia. Bang, sini bang, tengok bang. Saya dengar macam ada orang semput dekat belakang bang. Ada orang yang terjatuh ke, ada serangan jantung ke, biar abang pergi tengok. Jadi si suami, isteri dan beberapa orang anak dia ni keluarlah ke pintu belakang dapur nak tengok lah ada orang ke tidak. Punyalah dia orang terkejut. Dia orang jumpa dengan babi dan muka babi tu adalah muka pakcik yang pernah sakit, yang meninggal dulu tu. Waktu tu semua tergamam. Tergamam tak tahu nak cakap. Mukanya muka manusia tapi hidung dia hidung babi. Kaki tangan dia adalah tangan babi. Memang badannya, abang sebut babi ni pekat betul kan. Jadi dia kata badannya babi, kepalanya babi, cuma muka dia muka manusia. Sekali pandang memang muka pakcik tu. Jadi waktu tu si suami isteri dengan anak ni tergamam, tak tahu nak buat apa. Memang babi tu macam semput-semput. Tersemput. Bila dia nampak ada orang mendekati dia, babi tu pandang, babi tu tundukkan kepala dan babi tu lari masuk dekat dalam belukar. Waktu tu tergamam lelaki isteri, lelaki bini tu, dan selepas habis tu kecohlah cerita orang jumpa babi serupa macam arwah pakcik tu. Jadi tahulah orang ramai sebenarnya pakcik tu adalah pemuja hantu babi. Legenda kampung tu, siapa yang nak kaya puja hantu babi. Jadi dengan kata lain, memang jelaslah mana datangnya harta pakcik tu. Dan benda ni kebanyakan cerita ni dirahsiakan. Abang tak nak beritahu dekat kawasan mana di kawasan Perak untuk menjaga sensitiviti. Dan abang rasa macam tak sedap lah kalau abang beritahu kan. Tapi benda ni berlaku kat Perak lah. Jadi ini boleh dijadikan iktibar. Jangan kita puja-puja hantu babi ke, nyai belorang untuk dapat kekayaan. Usahalah sendiri. InsyaAllah ada jalannya. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Walaupun dua cerita, tapi abang betul-betul rasa puas ceritanya. Sebab cerita yang pertama tak pernah dengar kan, kelebihan orang. Cerita yang kedua tentang hantu babi kan, tak pernah dengar juga kan. Jadi ini adalah dua cerita yang abang rasa cukup seronok abang nak sampaikan. Terima kasih juga pada yang membeli sambal lara, perapan sate. Abang nak beritahu iklan abang perapan sate dah siap. Nanti abang akan tayangkan dekat sini untuk ialah mana-mana yang tengok. Tapi di hujung iklan tu ada suara abang tau. Suara abang gelak yang macam macam tu. Abang bila dengar balik suara tu, apa teruk aku gelak ni? Seram. Abang sendiri dengar, seram ke? Kalau abang pasang tu tengah malam, wah, abang yang terasa macam takut boleh rasa macam walaupun suara sendiri. Nanti abang akan letakkan, bukan dalam video ni, dalam video akan datang. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita abang. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.